Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أما بعد. Alhamdulillah, kita kembali pada membacakan kitab Al-Miftah li Babin Nikah, di mana pada pelajaran yang lalu telah kita melalui berkenaan dengan syarat-syarat tentang ijab dan juga kabul. Begitu juga dengan berkenaan dengan jika mana seorang yang menikahi seorang yang berstatus hamba. Maka pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pada tajuk yang baru berkenaan dengan as-sadaq, yakni berkenaan dengan mas kahwin. Pengarang mengatakan di sini bismillahirrahmanirrahim, as-sadaqu wan nihlatu wat tawlu wal 'atiyatu kulluha bima'na wahid. Perkataan as-sadaq dan juga perkataan an-nihlah, perkataan at-tawlu dan juga perkataan atiyah, keempat-empat ini mempunyai makna yang sama, iaitu maknanya adalah mas kahwin. Cuma dia punya vocabulary itu ada berbeza, atau kita katakan perkataan yang seerti. Yang terkadang-kadang digunakan perkataan as-sadaq, terkadang-kadang digunakan perkataan an-nihlah, begitu juga dengan at-tawlu dan juga al-atiyah. Keempat-empat ini mempunyai makna yang sama. Fama'naha lughatan ma wajaba binikahin. Adapun mas kahwin ataupun as-sadaq itu dari sudut bahasa adalah sesuatu yang diwajibkan membayarnya dengan sebab bernikah. Ini dinamakan sebagai mas kahwin. Jadi perkara itu wajib untuk dibayar atau wajib untuk diberikan dengan apabila ia telah melangsungkan akad nikah. As long as dia sedang bernikah, maka ia wajib untuk dibayar atau diberikan. Subhanallah. Baik. Walaupun kalau kita melihat dari sudut secara umumnya, maknanya seolah-olah itu seperti jual beli. Kan kita sudah mengambil anak perempuannya atau adik perempuannya dan sebagainya, kemudian kita memberikan mas kahwin. Seolah ada pertukaran seperti itu. Tetapi sebenarnya hakikatnya itu bukan satu jual beli. Subhanallah. Baik, kerana jual beli itu dia konsep pertukaran. Jadi bukan bermakna berkahwin itu adalah mempunyai sama dengan konsep jual beli, tidak. Wa syar'an ma wajaba 'ala ar-rajuli lil mar'ati ghaliban bisababi nikahin aw wat'i syubhatin aw nahwi zalik. Adapun mas kahwin ataupun mahar dari sudut syariat pula adalah sesuatu yang diwajibkan ke atas pengantin lelaki terhadap pengantin perempuan. Terhadap pengantin perempuan. So ini dia punya main dia. Adalah sesuatu yang diwajibkan terhadap si suami untuk diberikan kepada si isteri. Baik, kalau kita melihat dari sudut secara umumnya, maknanya bakal suami kepada bakal isteri lah. Subhanallah. Baik. So itu yang dinamakan sebagai mahar dari sudut syarak. Bisa babi nikahin, sama ada biasanya itu dengan sebab bernikah. Aw wati syubhatin aw nahwi zalik, ataupun dengan wati syubhah, yang ini berhubungan ataupun bersatu kerana ada syubhah ataupun seumpamanya. Subhanallah. Baik, ini yang dinamakan sebagai mas kahwin, pengertian mas kahwin dari sudut syarak. Kemudian
pengarang menyambung dengan mengatakan di sini, dhabitu sadaqi kullu ma sahha kaunuhu mabi'an iwadan aw mu'awwidan sahha kaunuhu sadaqan wa ma la fala. Apa yang dimasukkan dengan mahar, yakni apa perkara benda yang boleh dijadikan sebagai mas kawin itu adalah pertama, kullu ma sahha kaunuhu mabi'an, sesuatu benda yang sah untuk dijadikan sebagai jual beli dalam Islam. Jadi kalau barang itu tak sah untuk dijadikan sebagai jual beli dalam Islam, umpamanya barang-barang yang diharamkan dalam Islam, seperti arak dan seumpamanya, perkara-perkara yang haram untuk dilakukan dan digunakan, maka ia juga tidak sah untuk dijadikan sebagai mas kawin. Walaupun dia itu mempunyai harga. Umpamanya dia letakkan mas kawin dia itu 3 botol wine. Satu wine $150 umpama dia. Ini $450. Jadi ni tak sah ni. Subhanallah. Jadi kalau biasanya kalau dia tidak sah, maka dia balik kepada mahar misil. Mahar misil itu maknanya mahar yang telah ditetapkan pada suatu daerah. Baik. So balik pada tadi mengatakan setiap perkara yang sah untuk dijadikan alat untuk berjual beli, maka hukumnya adalah sah untuk dijadikan sebagai mahar. Baik. Sama ada mabi'an iwadan atau mu'awwidan. Sama ada suatu barang yang dibayar dengannya atau barang yang dibeli dengannya. Barang yang dibeli atau barang yang dibayar. Jadi ini dua-dua sah untuk dijadikan sebagai mas kawin. Sahha kaunuhu sadaqan, maka sahlah untuk dia menjadi mahar atau mas kawin. Dan sesuatu yang tidak boleh, wa ma la fala, maka sesuatu yang tidak sah untuk dijadikan sebagai jual beli, maka hukumnya tidak sah untuk dijadikan sebagai mas kawin. Hukumnya tidak sah. Ini memang jelas. Macam yang diumpamakan tadi, benda-benda yang dilarang oleh dalam Islam untuk kita menggunakannya. Subhanallah, seperti barang-barang yang najis dan seumpamanya. Baik. Berkenaan dengan mas kahwin ni, ia bolehlah dilakukan dibayar secara tunai ataupun dibayar secara hutang. Ini memang kita sedia maklum. Sama ada barang tersebut mas kahwin itu merupakan barang yang boleh dilihat atau ia berupa manfaat. Berupa manfaat. Sama ada benda itu sedikit atau banyak. As long as apa yang dilakukan tu atau benda yang nak diberikan itu, perkara itu atau benda tu dia ada harga. Dia ada harga. Jadi kalau sebaliknya, kalau ia tidak ada harga, dia tidak ada harga, umpamanya kalau dia kata benda tu benda yang kita dah kata dah obsolete dah tak pakai, orang zaman sekarang tak pakai, subhanallah, umpamanya sudah tidak ada harga lagi, maka dia akan kembali kepada mahar misil. Mahar yang biasa kalau kita di Singapura ni $100, 150 ke $100 lah, more or less, lebih kurang macam itu. Itu mahar misil, tu mahar yang diberikan mengikut keadaan setempat, ataupun biasa yang diberikan oleh kaum keluarga pada suatu daerah tersebut. Itu yang dinamakan sebagai mahar misil. Subhanallah. Sebab tu pengarang mengatakan di sini adalah wa mahrul misli huwa ma yurghabu bihi fi misliha hasaban wa nasaban wa bakaratan wa suyuba wa amal musamma fa huwa ma yuskaru fi aqli nikahi sawa'un kana mahar misli aw aqalla aw aksar. Baik, pengarang mengatakan adalah bahawa mahar misil iaitu mahar atau mas kahwin yang diinginkan seperti orang yang semisalnya. Maknanya biasanya itu orang-orang yang sedarjat, orang-orang yang normal, perempuan-perempuan yang normal, mereka akan menginginkan perkara tersebut. Ma yurghabu bihi fi misliha, orang yang seumpama dengan perempuan itu. Hasaban wa nasaban, sama ada dari sudut darjatnya, dari sudut nasabnya, dari sudut perawannya ataupun dari sudut jandanya. Maknanya kalau apa pun status perempuan itu, kalau disebut tentang berkenaan dengan mahar misil dengan jumlah yang tertentu mengikut keadaan di suatu tempat, maka perempuan yang normal itu akan menginginkannya. Ini namanya adalah dinamakan sebagai mahar misil. Wa ammal musamma, adapun mahar musamma atau mas kahwin disebut sebagai mahar kahwin musamma, fa huwa ma yuskaru fi aqdi nikahi.
iaitu sesuatu mahar yang disebut dalam akad nikah. Sawa'un kana mahar misli au aqalla au aksar. Sama ada iaitu adalah seumpama dengan mahar misil, jadi dia punya apa namanya harganya itu seperti mahar misil, ataupun kurang daripada itu, ataupun lebih banyak daripada itu. Au aqalla au aksar, sama ada lebih sedikit atau lebih banyak daripada mahar misil. Biasanya mahar musammah tu atau mahar yang disebutkan. Mahar yang disebutkan bermakna dia tidak mau beri $100. Dia nak beri lebih. Nak berikan cincin emas, nak berikan gelang emas, nak berikan rantai emas, terserah. Biasanya mahar musammah tu kalau dah ikut dalam konteks kita di Singapura ni, biasanya dia lebih lah. Lebih daripada mahar misil atau lebih daripada harga $100. Subhanallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi membicarakan berkenaan dengan mas kahwin ini pada minggu hadapan insya-Allah, pada hari Rabu insya-Allah.